Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. Okay, selamat Hari Raya Aidilfitri. So, hari ni baru kita start belajar lepas cuti hari tu, raya. Jadi, hari ni kita nak masuk tajuk baru. Hai Oviga. So hari ni kita nak masuk tajuk baru iaitu Maths KSSM bab 6 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Hari ni teacher nak masuk yang subtopik pertama iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Untuk tajuk ni dia ada juga dalam KBSM sebelum ni iaitu dia form 5 dalam tajuk fungsi graf. So dia dah tukar lah sekarang, dia masuk kat sini. I'm fine, thank you Oviga. How are you? lama tak nampak kamu. Okay, so untuk yang pertama ni, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah, teacher akan terang dua benda. Okay, ni teacher letak sendirilah, which is yang pertama kita akan belajar ketaksamaan linear dan perwakilan garis lurus. So macam mana dia diwakilkan. And then kedua kita nak belajar pasal garis macam mana kita nak lukis empat garis lurus. Garis lurus ya. Lama sangat tersasul dah. So dengan rantau ketaksamaan linear macam mana kita nak loretkan. Jadi jom kita belajar untuk first subtopik iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, sebelum ni kita dah belajar which is form 1, form 2, form 3 macam mana nak lukis garis lurus. So sekarang kita nak belajar ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear ni apa? Ketaksamaan linear ni bila kita dah involve 4 lagi ketaksamaan iaitu lebih besar dan sama, lebih kecil dan sama. Okay, so first thing you kena tahu ketaksamaan linear ni ada 4. Iaitu yang ni lambang dia adalah lebih besar maksudnya. And then untuk yang ada garis kat bawah ni, dia akan jadi lebih besar dan sama. Okay, kalau yang ni pula kita akan jadi lebih kecil. And then yang ni adalah lebih kecil dan sama. So untuk keempat-empat ni, kita akan wakilkan dia dengan garis lurus. Jadi macam mana kita nak wakilkan dengan garis lurus? Okey, untuk yang pertama dengan yang saya tulis nombor kat sini. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Alright. So untuk nombor 1 dengan nombor 3 ni, perasan tak? Dia tak ada yang dash bawah ni, which is dia tak ada yang garis bawah ni. Jadi macam mana kita nak lambangkan dia dengan garis lurus? So untuk garis lurus kita akan, yang ni yang biasa punya kan, yang ni kita akan buat straight line. Ni saya tak tunjuk 4 jenis straight line lagi Saya just nak tengok macam mana dia dilambangkan dalam bentuk garis lurus. So maksudnya yang ni kita straight terus. Kalau untuk yang tak ada garis kat bawah, untuk nombor 1 dengan nombor 3 ni, kita akan garis dotted. Dia putus-putus garisan dia. Okey, ni penting sebab nanti bila kita nak lukis garisan, bila dia buat ketaksamaan linear, lebih besar atau lebih kecil, dia tak ada dan sama ni, kita kena buat dotted line. Kalau tak buat dotted line, garisan putus-putus ni dia dikira salah. Okey, so sekarang ni adalah yang pertama ni lah. Teacher dah terang dah, which is ketaksamaan linear dan perwakilan garis lurus. Which is kat sini teacher nak terangkan satu adalah straight line terus, garis lurus terus. Satu lagi adalah garisan putus-putus. Okay, untuk yang kedua ni, okay, yang ni kena faham betul-betul yang kedua ni. So untuk yang kedua, garis lurus ni ada 4. Okay, apa-apa yang kita lukis dulu-dulu yang kita belajar, ada 4 kan garis lurus, which is sama ada kamu akan dapat macam ni. Okay, ataupun kamu akan dapat macam ni, ataupun kamu akan dapat macam ni, ataupun kamu akan dapat macam ni. Okay, ni jenis-jenis garis lurus yang kamu mungkin akan dapat bila kamu lukis, which is ni nombor 1,
nombor 2, nombor 3, nombor 4. So ini adalah 4 jenis. Jadi untuk yang sekarang, bila tadi kita dah belajar untuk perwakilan, bila garis lurus sahaja, ini akan jadi lebih besar atau sama, lebih kecil atau samalah. Tapi saya tak tunjuk lagi kawasan dia. Okey. Yang bawah ni, kalau saya buat lagi, garis lurus macam ni, macam ni, macam ni, dengan macam ni. Okey. So ini adalah nombor 5, 6, 7, 8. Okey. So yang membezakan kedua-dua ni, yang barisan pertama dengan barisan kedua ni adalah dan sama ni lah. Yang ni tak ada dan sama, yang bawah ni ada dan sama. Jadi macam mana kita nak tahu kawasan dia? Okey, yang ni yang kena tahu lebih besar kat mana, lebih kecil kat mana. Okey, cara cepat nak nampak mana lebih besar, mana lebih kecil, kita tengok anak panah bergerak ke arah mana. Contoh untuk yang sekarang ni dia akan bergerak ke atas kan. Kita tak nak menghala kepada garisan tau, kita nak menghala dia macam tu. So ni kalau ke atas, kawasan atas ni adalah kawasan lebih besar dan sama. Mana ni? Y lebih besar dan sama dengan X. Tak kisahlah apa-apa equation dia, tapi kawasan lebih atas, kawasan atas adalah lebih besar lah, something equation. Okey. Kawasan yang bawah adalah kawasan, saya patut guna colour lain lah, senang nanti nak tengok. Sekejap Kawasan yang bawah, tengok nampak tak dia menghala ke bawah. Bila menghala ke bawah, kita buat yang ni adalah kawasan lebih kecil dan sama. Okey, sama juga yang belah sini, kita tak akan menghala ke bawah sebab kat sini kita akan kena kat garisan, kita tak nak. Jadi kita akan menghala ke atas. So menghala ke atas, ini adalah kawasan lebih besar dan sama. Sini adalah lebih kecil dan sama. Jadi ingat pergerakan dia punya anak panah ni. Kalau secara cepat you nak ingat. Okey, yang selalu student confuse adalah garisan pertama dengan kedua, dengan kelima, keenam. 3 dengan 4 ni dah senang dah. Kenapa? Sebab untuk 3 dengan 4 ni, kita ingat balik X dengan Y. Kalau X, ni X kan? Kalau X gerak ke kanan, dia akan positif. So kat sini akan lebih besar dan sama kawasan dia. Kalau ke kiri, untuk X, kan dia akan negatif. So kat sini akan jadi lebih kecil dan sama. Macam tu. Yang nombor 4 ni adalah kawasan Y. So Y kalau ke atas kan positif. So lebih besar dan sama. Kalau ke bawah, dia akan lebih kecil dan sama. Okay. Ni teacher nak tengok, nak tunjuk dia punya region dia masing-masing. Okay. So ini adalah region dia. And then yang bawah pula. So untuk yang bawah, kita tengok balik kat sini, sama je konsep dia, which is kita tak nak kena kat garisan, kita akan gerakkan anak panah dia ke atas. So bila anak panah ke atas, dia makin besar, which is dia akan kat sini melambangkan kawasan lebih besar. Macam tu. And then yang dekat sini ke bawah, so ini adalah kawasan lebih kecil. Nampak perbezaan dia? Ini pula buat anak panah. Kalau tak pasti dalam exam nak lorekkan, buat anak panah. So bila anak panah ni menghala keluar, which is dia makin besar lah. Kat sini dia akan ke atas, which is makin besar. Ini adalah menghala ke bawah pula. So bila dia menghala ke bawah, dia adalah lebih kecil lah. Okay, so yang ni adalah kawasan X dengan Y. So which is kalau ke kanan X, nilai X kalau makin ke kanan adalah lebih besar, ke kiri adalah lebih kecil. Okay, nanti kita buat soalan sekali. And then the last one, which is untuk Y. Untuk Y, kalau makin ke atas adalah lebih besar, ke bawah adalah makin kecil. Okay, ni kena tahu sebab untuk kita lorekkan nanti. Okay,
So, untuk soalan, contoh saya bagi soalan dia suruh lorekkan. Kalau untuk lukis garis lurus, saya harap you guys dah tahulah macam mana nak lukis garis lurus ni. Untuk melukis garis lurus, kita dah belajar sebelum ni. So, hari ni untuk kawasan lorekkan ketak samaan sahaja. Okay? So, sekarang kita lukis. Okay, contoh soalan ni dia kata lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan berikut. Okay, so A dia bagi Y lebih besar atau sama dengan 6 tolak 2X. And then B, dia bagi Y lebih kecil daripada 1/2X tambah 3. Okay, so ni soalan dia. Tadi kita dah belajar dia punya konsep. Sekarang kita nak apply. Alright? So, untuk soalan yang pertama, Y lebih besar dari dan sama dengan 6 tolak 2X. First thing, kita tengok kat sini. Kita tahu garisan dia. Kita identify garisan dulu. So, garisan untuk ini, kita tahu dia akan dapat garis straight. Yang straight, tak ada putus-putus. Yang untuk B, kita tahu bila tak ada sama, yang macam bawah ni, kita akan dapat dotted line. So, ingat yang tu, dua tu kena tahu dulu. And then, bila kita dah tahu, kita lukis macam biasa dulu. Which is, macam mana nak lukis? Okay, ni revision Kita tak akan includekan ketak samaan, lambang ketak samaan ni. Kita akan lukis Y sama dengan 6 tolak 2X. Garis lurus kita akan lukis. Jadi macam mana nak lukis garis lurus? Kita kena ada at least paling kurang pun kena ada 2 titik. Supaya kita dapat gabung, jadi jadilah garis lurus. Untuk yang ni, saya buat table X, Y. So, saya kena ada 2 titik. Untuk titik yang senang nak lukis, kita akan ambil kosong-kosong lah macam ni. Untuk cari intercept dia, iaitu pintasan X dengan pintasan Y. Alright, saya memang akan buat kosong-kosong selalunya. So, untuk kosong-kosong, kalau contoh kat sini X kosong. X kosong, Y kita akan dapat 6. Lepas tu kalau kat sini Y kosong. Y kosong. Kalau Y kosong, 6 tolak 2X. So 2X sama dengan 6. X sama dengan 3. So kat sini kita dapat X3, Y kosong. Macam tu. Okay, ni cara nak lukis tau. Lepas tu barulah saya lukis. Since dia positif je semua kan, saya lukis macam tu lah. Jadi saya agak-agak je sebab ni sketching je. So, X kosong, Y 6. X kosong, sinilah Y 6. Ni X, ni Y. And then lagi satu X3, Y kosong. X3, contoh kat sini, Y kosong. Dan baru saya garis. Nampak tak? Ni garis dia. Iaitu Y sama dengan 6 tolak 2X. So, saya 6 tolak 2X. Saya just tanda je lah Y sama dengan 6 tolak 2X. So, bila kita dah dapat line, baru kita boleh guna konsep yang kita dah belajar tadi. So, konsep dia sekarang, dia kata dia nak kawasan lorekkan rantauan di mana dia lebih besar dan sama. So, bila lebih besar dan sama, kita tengok, ini anak panah dia ke atas. Kalau yang ni, anak panah dia ke bawah. So, untuk lebih besar, kawasan sini lah. Sebab dia ke atas. So, kat sini jawapan dia yang ni. Macam tu. Okay? So, ini adalah kawasan yang untuk A. Untuk B, sama juga. First, kita kena lukis dulu. Apa-apa kita kena lukis dulu. Jadi, macam mana nak lukis? Nak lukis, kita abaikan dia punya lambang ketak samaan. Kita buat macam biasa je. Y sama dengan 1/2X tambah 3. So, kita buat dulu kotak untuk lukis. Which is kat sini X, kat sini Y.
Jadi untuk yang pertama saya tengok titik ni ada pecahan. Jadi saya tak buatlah kosong-kosong terus. Sekarang nanti pening pula ada point-point kan. So saya ambil kat sini kalau X kosong, saya makan ambil kosong lah. X kosong, kat sini Y akan dapat 3. Okay. And then kalau lagi satu, kalau nak boleh bahagi dengan 2. Contoh kalau saya ambil 6. Contoh saya ambil 6. So kat sini Y sama dengan 1/2 darab 6 tambah 3. So kat sini boleh cut. Dapat 6 lah. Kat sini akan dapat 3 tambah 3, 6. So 6, 6. Jadi baru saya boleh lukis. Contoh. So kat sini X, Y. X kosong, Y 3. X kosong, Y 3. Lebih kurang kat sini. And then X6, Y6. So dia double kan. Sini 6. Ni saya lukis rough je tau. So lebih kurang macam ni lah line dia. Jadi saya garis. Okay, tapi tadi kita dah tahu kita akan guna garis dotted line. Dotted line. Jadi kat sini saya akan dapat macam ni lah. Macam tu. Ni kalau you lukis yang cantik-cantik lah. Ni saya tak guna pembaris. Saya buat secara lukis macam tu je. Okay. So bila dah dapat garisan, barulah kita boleh lorekkan kawasan. So sekarang dia nak kawasan lebih kecil kat sini. Okay. So untuk lebih kecil, kalau tak ingat dia punya kawasan, you lukis anak panah. So ini adalah lebih besar. Sebab dia menghala ke atas. Yang ni dia menghala ke bawah. So yang ni adalah kawasan lebih kecil. Dia nak kawasan lebih kecil. Jadi kat sini adalah kawasan dia. Contoh. Okay. So ni kita dah buat 2 contoh. Jadi selebihnya you kena tengok buku teks and jawab soalan dari buku teks. Kalau tak faham, boleh tanya dekat group Telegram. Nanti saya letakkan link group Telegram dekat komen. So boleh join, boleh tanya soalan ni. Praktis sebelum kita masuk subtopik yang kedua, iaitu kita akan masuk subtopik yang kedua. Mana tahu ini? Sekejap Ni, sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Untuk subtopik kedua ni, dia akan buat banyak garisan. So, make sure yang pertama ni, you kena fahamkan konsep dulu untuk you senang buat yang kedua punya. Okay? So, sampai situ sahaja. Ni dah settle. InsyaAllah esok jumpa lagi jam 5 petang. Teacher akan buat untuk kelas Ahad sampai Rabu pukul 5 petang. Okay? Okay, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.